Ya udah, kita kembali lagi pagi dan terus kami membawakan kepada base kita semua segmen wawancara kita yang pertama hari ini, segmen Elit Rohani, dan bersempena dengan Maulud Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijrah. Hari ini kita akan membawakan segmen Elit Rohani membincangkan mengenai dengan tajuk Rasa Bahagia dengan Kelahiran Baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah di studio hari ini kita dikurniakan rezeki pertemuan dengan salah seorang narasumber kita ni, memang tidak asing lagi untuk peminat dan pengikut setia Elit Rohani. Di studio kita telah menjemput Yang Mulia Datuk Hajah Suriati Haji Yahya, merupakan seorang penolong profesor Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Mengenai dengan topik hari ini, bersempena juga dengan Maulidur Rasul yang akan kita disambut pada esok hari, mengenai dengan rasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa bahagia yang harus kita rasakan dan juga kita ni zahirkan. Mungkin boleh dihuraikan terlebih dahulu mengenai dengan topik ini. Silakan insya-Allah. Okay, baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wasta'in bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para penonton, kepada para pendengar di manalah jua, segmen ini dapat diikuti seperti biasanya. Okey, mudah-mudahan semuanya sentiasa dalam rahmat Allah jua, sentiasa dalam inayah Allah jua, dan apapun jualah yang kita ni lakukan hari ini maupun hari ini, semalam dan seterusnya, mudah-mudahan semuanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan sejurus ataupun sementara kita ni akan menyambut menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi dibawakanlah dalam segmen ini satu tajuk yang berkaitan dengan menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sebelum itu, marilah kita ni berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Baik, insyaAllah mudahan daripada apa yang kita bincangkan nanti dalam tajuk ini, mudahan dapat diambil manfaat, dapat difahami, dan yang penting dapat meningkatkan kerohanian kita ni. Okey, baik. Tajuk ini dibawakan bersesuaian dengan kita ni menanti kelahiran baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah kan, hari kan baru 11 Rabiul Awal. Okey, nanti waktu maghrib nanti akan masuklah 12 Rabiul Awal. Okey, baik. Sebagaimana kita ni sudah maklum, andang je tarikh 12 Rabiul Awal itu andang sudah kita selalu sambut, sentiasa kita disambut setiap tahun, dan bila datangnya tarikh tersebut, lazimnya bagi kita di negara Brunei Darussalam akan meraihkan ataupun menyambut hari kelahiran baginda, di mana semua masjid, surau-surau dan balai ibadah pun akan akan menyemarakkanlah agama takbir Maulid baginda Rasulullah SAW selama 2 semalam berturut-turut. Okey, baik. Kalau kita ni melihat perkataan salawat, kita ni mula mengambil salawat, perkataan salawat, asal perkataannya sallu, okey, salla, okey, artinya kita ni adalah menyeru, menyeru atau berseru. Okay. Baik, dalam hal ini suka juga saya meng-highlight semula kelahiran, tarikh kelahiran baginda Rasulullah SAW itu. Okay. Kita ni memang tahu 12 Rabiul Awal, tahun gajah, bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masihi. Kita selalu sebut ia punya hijrahnya saja. 571 nanti. Okey, baik. Dalam tajuk ini bersangkutan juga sebagaimana disebutkan juga di dalam Al-Quran sebagai satu gesaan ataupun satu mengarahkan kita ni untuk bergembira, untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW, dan ini boleh kita rujuk kepada surah Yunus, dalam surah Yunus ayat ke-58 yang mana terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itu hendaklah mereka bersukaria.
Jadi kerana ia lebih baik daripada apa yang kita ni himpunkan. Jadi itu adalah maksudnya arahan ataupun perintah Allah Taala arah kita ni untuk bergembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini kadang-kadang ada jurang bertanya apa hukumnya macam tu. Jadi saya akan sebutkan sikit saja di sini dalam menyentuh terlalu banyak okey, sebab bukan bidang saya juga. Tapi sebenarnya hukum untuk tani menyambut Maulidur Rasul itu adalah harus dan diperbolehkan. Okey, selama mana perjalanannya itu tidak melanggar syarat lah. Okey. Jadi itu yang perlu kita tahu. Sebabnya ada orang mengatakan itu bid'ah hanya orang kan. Okey. Dan tak sebenarnya adalah kalaupun bid'ah itu ya ada dua sebenarnya. Bid'ah hasanah, bid'ah yang ghair hasanah yang tidak baik. Okey. Jadi perlu juga orang kita tahu kalau orang menyebut bid'ah itu bid'ah hasanah itu apa dia. Okey. Jadi bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya, namun perbuatan itu memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, sedangkan bid'ah dhalalah, bid'ah yang yang sesat itu adalah perbuatan baru dalam Islam, dalam agama, dan ia tidak bertepatan tidak ataupun bertentangan dengan agama Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Okey, itu sedikit mengenai dengan hukum berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul. Okey, baik. Jadi dalam kita ni meraihkan kelahiran baginda Rasulullah SAW, mungkin perlu kita ni lihat semula, semak semula apa sebenarnya yang perlu kita siapkan dalam kita ni menyambut kelahiran baginda ni. Sebab baginda Rasulullah SAW ni adalah merupakan seorang figur yang maksudnya sangat mulia kedudukannya, okey, dan setentunya mempunyai mempunyai tugas dan tanggungjawab besar di mana baginda Rasulullah SAW adalah pembawa risalah Islam, okey. Kemudian baginda juga adalah pembawa atau pemberi syafaat juga sebenarnya kepada umat Islam sebenarnya. Okey. Jadi itu yang perlu kita ni ketahui dan perlu kita ni sedari. Jadi dengan mengingati, dengan menyedari besarnya kasih sayang baginda Rasulullah SAW itu dengan memikulnya satu tanggungjawab yang besar dalam membawa risalah dan menyampaikan kepada kita itu, mudah-mudahan itu akan menyingkap sedikit kesedaran kita ni lah untuk mengambil perhatian, dan marilah kita ni belajar untuk menyintai Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan nantinya akan kita ni timbul rasa bahagia dengan kehadirannya itu. Okay. Alhamdulillah. Marilah kita ni sama-sama belajar untuk menyintai lagi Rasulullah SAW. Cukup menarik sekali, dan kalau kita lihat dari segi penyampaian mukadimah itu tadi pada Dr. Hajah memang cukup komprehensif ni orang. Mungkin kalau boleh saya tanyakan kepada Dr. Hajah soalan berikutnya. Kalau boleh diterangkan kepada penonton hari ini Dr. Hajah, di antara amalan yang boleh dilakukan dalam tani meraihkan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Silakan. Okey, baik. Sebaiknya dalam kita ni meraihkan kelahiran baginda tu, bisailah kita ni kalau boleh kita ni mengisikan apapun jua majlis yang kena adakan itu dengan bacaan-bacaan selawat, dengan orang membaca kitab berzanji, membaca sirah-sirah baginda. Sebab apa? Kita ni akan boleh mengambil, maksudnya kita ni akan mengambil contoh teladan daripada banyak cerita, banyak kisah baginda yang disebutkan itu. Macam mana? Macam kita ni kan sentiasa menyambut Maulidur Rasul itu dengan membaca zikir maulid, okey, Syarafil Anam. Syarafil Anam tu ada merujuk kepada kejadian manusia yang mulia, okey, kejadian manusia yang mulia, okey. Jadi dalam sana tu selain daripada kita ni menyambut Maulidur Rasulullah tu, kemudian mengisi majlis-majlis satu dengan berselawat okey, kita ni boleh juga meningkatkan amal ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya, okey. Kemudian kita ni belajar untuk memahami sirah baginda Rasulullah SAW, sebab ada banyak perkara yang perlu kita ni ambil daripada sirah baginda, dan tentunya baginda adalah merupakan qudwah hasanah kita ni ataupun contoh teladan ataupun suri teladan kita ni, baik dari segi percakapan, perbuatan dan juga pengakuan baginda Rasulullah SAW.
Dan di samping itu juga inilah juga kesempatan kita ni okey untuk kita menambah amal ibadah kita ni okey menghulurkan sedekah kepada yang memerlukan, memberi bantuan kepada yang memerlukan, sebab bantuan atau sedekah yang kita ni keluarkan itu adalah merupakan satu rahmat jualah kepada mereka yang memerlukan. Dan di samping itu dalam melaksanakan amalan yang baik ini bersempurnakan kelahiran baginda ni, bisalah juga kita ni meningkatkan silaturahim kita ni sesama Islam. Itu di antara amalan yang perlu kita ni buatlah. Jadi dengan kita ni menambahkan amalan, contohnya saja dengan mengadakan zikir maulud ya, dan betul. dan juga membuat amalan-amalan soleh dalam kita ni mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkataan yang baru saya pelajari tadi, qudwah hasanah. Betul. Iaitu contoh teladan yang baik. Jadi bagaimana ni sebenarnya caranya untuk melahirkan rasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, baik. Okey, melahirkan rasa bahagia kita ni yang biasa-biasa ni pun sebenarnya kita ni boleh cuba semak kita sendiri. Kalau kita ni apa sebenarnya yang boleh membuatkan kita ni rasa bahagia tu? Setentunya ada perkara-perkara yang kita ni senangi, yang kita ni suka, dan suka tu akhirnya membuatkan kita ni sangat mencintainya, kan macam itu. Jadi begitulah kita ni dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi setentunya lahirnya rasa bahagia tu dengan syarat kita ni itu sudah mencintai baginda Rasulullah SAW. Cinta itu dengan mempertelamatkan 3 perkara, dengan berpaksikan pada 3 perkara. Pertama, cintanya kita kepada Rasulullah SAW itu adalah dengan membuktikan bahawasanya kita ni adalah mengikut segala ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kita ni taat kepada apa yang dibawanya, kita ni patuhi. Kemudian mencintai Rasulullah SAW itu mengikut segala sunnah, perbuatan, amalannya. Jadi kita ni ikut. Jadi kita ni mengikut ataupun mencontohi segala amalan daripada baginda Rasulullah SAW itu kita ni amalkan. Itu adalah di antara kita ni menunjukkan cinta kita ni kepada Rasulullah SAW juga sebenarnya. Dan jangan lupa yang paling penting, rajin-rajin ataupun perbanyakkanlah kita ni berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu adalah bukti kita ni yang kita ni itu sangat mencintai baginda, dan akhirnya setentunya akan melahirkan rasa bahagia dalam jiwa kita ni juga sebenarnya. Betul. Seperti yang dikongsikan oleh Dr. Hajah, memang kita ni semua mengetahui Rasulullah SAW adalah merupakan contoh yang paling terbaik sekali untuk kita ni sebagai umat Islam. Mungkin kalau Dr. Hajah boleh mengongsikan lagi di antara contoh-contoh dari segi kepribadian Rasulullah SAW yang dapat dicontohi, Dr. Hajah. Okey, baik. Dari segi kepribadian baginda, kita sudah faham baginda memang seorang yang amanah, memang jujur, Kemudian dari sudut hal-hal sifat kerohanian yang mungkin boleh kita ambil contoh ialah kezuhudan baginda, sifat zuhud baginda, kemudian sifat tawaduk baginda, kemudian sifat ihsan, bertimbang rasa, ada empati, simpati dengan masyarakat, macam itu. Jadi itu adalah di antara sifat-sifat yang ada dalam diri baginda Rasulullah SAW secara kerohaniannya. Mungkin jarang dibahaskan. Kita ni biasa mungkin menyebut sifat-sifat yang luaran seperti mana, kemudian jujur, bertegur sapa dengan baik dengan yang lain-lainnya, menghubungkan silaturahim. Namun di balik semua itu sudah tersimpul dalamnya, terjalin di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan kerohanian. Kalau bukanlah kerana sifat zuhudnya, mungkin juga kurang sampai mungkin. Jadi kalau kita inilah orang yang kita yang biasa inilah, perlulah kita ni mencontohi kezuhudan baginda Rasulullah SAW itu. Kita ni dapat lihatlah macam mana cara makan minumnya, pakaiannya, kesederhanaan baginda dalam melaksanakan tugasan, bermuamalah dengan orang ramai macam itu. Jadi itu perlu kita ambillah sebagai contoh, dan kita bawa dalam kehidupan kita ni keharian inilah jatuh. Jadi contoh-contoh itu bukan saja sebenarnya antara baginda dengan masyarakat, tetapi sebenarnya baginda dengan ahli keluarganya. Itu yang penting. Jadi contoh-contoh di sana bolehlah kita ni aplikasikan di dalam keluarga kita ni. Bagaimana baginda Rasulullah SAW itu melayani isterinya, bagaimana baginda Rasulullah SAW itu melayani anak-anak kecil, cucunya, macam itu. Jadi perlu sebenarnya kita ambil perhatian sebenarnya. Dan bagaimana sebenarnya corak kasih sayang baginda Rasulullah SAW itu kepada ahli keluarganya. Jadi itu perlu kita ni jadikan sebagai teladan dalam kehidupan
kehidupan kita. Saja kalau boleh tanyakan Dr. Haja, mungkin ada yang menyaksikan hari ini mempunyai anak-anak kecil. Kalau kita ni anak kecil kan ni memang ni orang Brunei memang iski kalau menyambut Maulud Nabi dan sebagainya. Tapi mungkin persoalannya sekarang macam mana cara Tani sebagai indung ni mengajar anak kita ni, mendidik anak kita ni untuk mencintai Rasulullah dan sebenarnya memahami konsep sebenar sambutan Maulud Nabi itu, Ustazah. Pandangan kita Dr. Haja. Okey, baik. Sebagai pandangan saja. Okey. Baik, berdasarkan kepada persoalan tadi, macam mana kita ni beri contoh kepada anak damit mengenai dengan sambutan Maulidur Rasulullah ni sebenarnya. Okey, pertama kita ni fahamkan bahawasanya sambutan Maulidur Rasulullah itu adalah sebagai ingatan kita ni yang sangat tinggi kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita ajarkanlah dengan kalimah salawat, salawat kepada baginda Rasulullah SAW kepada anak kecil itu ajarkannya salawat daripada sekarang ni. Jadi apabila sudah terbiasa di mulutnya, satu hari nanti ia akan cuba mengikuti apapun sambutan yang katanya ada tu, jadi bukan satu yang janggal arahnya. Jadi dia akan mengikuti macam itu. Jadi itu adalah kita ni mengajar secara praktikal, secara anda sengaja lah, secara langsung mengajar anak damit ini. Jadi insyaAllah mudah saja supaya anak damit ini mengikut sebenarnya, mudah saja. Jadi yang penting kita ni sebagai yang memberi contoh ini hendaklah memberikan contoh yang terbaik. Jadi maksudnya memberi contoh terbaik itu sebagai contoh tadi, kalau kita mengajarkan dengan bacaan selawat, sebutlah bacaan selawat itu dengan betul. InsyaAllah ia akan mengikut dengan betulnya. InsyaAllah. Di samping amalan-amalan jua yang kita ni cuba amalkan dan juga ajarkan kepada anak-anak kita ni, kadang-kadang anak-anak kita ni mereka belajar melalui mendengar cerita, mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Dr. Hajah sendiri, mungkin apa sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ni cuba kongsikan kepada anak-anak kita ni yang dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap baginda. Okey, baik. Tidak perlu jauh. Okey. Kita ni melihat bagaimana besarnya tanggungjawab baginda Rasulullah SAW memikul satu risalah, kemudian diturunkanlah kita ni. Okay. Kemudian bagaimana cintanya baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya, sehingga dia akan mengenang umatnya ni. Kita ni dikenangnya. Jadi itu adalah satu pengorbanan yang sangat besar. Jadi perkara ini perlu kita ditanamkan, kita difahamkan kepada anak-anak kita ni. Okay. Jadi dalam hal ini menyampaikan cerita ataupun sirah Nabawiyah yang ada, saya rasa mungkin agak jarang sudah barangkali kalau dulu zaman-zaman dulu kalau sekolah agama tu ada belajar tentang sejarah-sejarah mengenai dengan kelahiran Nabi ini sebenarnya zaman-zaman dulu. Mudah-mudahan masih ada sekarang ni. Apa yang pasti kalau di dalam universiti, kalau Indonesia memang masih adalah belajar sirah-sirah Nabawiyah tu sebenarnya. Jadi salah satu sirah Nabawiyah yang mungkin boleh kita ni highlight, bermula daripada kelahiran baginda, bagaimana baginda dilahirkan, bagaimana ahli keluarganya, bagaimana keadaan orang tuanya, bagaimana keadaannya apabila orang tuanya telah pun pergi dulu meninggalkannya dalam usia yang sangat kecil. Jadi bagaimana baginda Rasulullah SAW itu menempuh kehidupan dengan cabaran sangat besar, kemudian menempuh kehidupan dengan mempertingkatkan kesabaran melalui kehidupan itu yang memang sangat mencabarlah sebenarnya. Mungkin kalau kita ni hari ini mungkin kurang-kurang tetangga ni mungkin dah mampu mendengar sebenarnya, sebabnya sangat berat untuk dia adalah. Tapi alhamdulillah semua itu juga adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan kita ni mengambil manfaat, mengambillah pengajaran daripada baginda Rasulullah itu dalam melayani ataupun melayari bahtera kehidupan ini, menjalani ataupun mendepani berbagai cabaran itu. Hendaklah kita ni pertama-tamanya memanglah kesabaran itu sangat dituntut. Kesabaran. Alhamdulillah, banyak perkongsian sebenarnya daripada Dr. Hajah yang rasanya insya-Allah dapat tani sama-sama pelajari, tani manfaatkan Dr. Hajah. Kalau ni bercerita mengenai dengan topik hari ini, banyak sebenarnya soalan yang boleh, yang ingin kami tanyakan pada Dr. Hajah. Disebabkan oleh Dr. Hajah di keterbatasan waktu, mungkin kami boleh berikan kesempatan berikutnya kepada Dr. Hajah
untuk membuatkan kesimpulan mengenai dengan topik kita ni hari ini, Dr. Hajar, rasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Silakan Dr. Baik, Hajar. sebagai kesimpulan tadi pada tajuk hari ini, rasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, hendaklah kita ni menghayati kelahiran ataupun kisah cerita sirah nabawiyah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kemudian rajin-rajinlah kita ni perbanyakkanlah selawat ke atas baginda Rasulullah SAW, kerana baginda juga adalah pembawa rahmat, pembawa risalah, dan akhirnya nanti akan menjadi pemberi syafaat juga kepada kita nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, baik, terima kasih Dr. Hajar atas perkongsian pada hari ini. Pastinya akan dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, dan kita ni dapat menghayati terlebih dahulu mengenai dengan perjalanan dan pengorbanan Rasulullah SAW sebelum kita ni menyambut sambutan Maulidur Rasul pada esok hari. Terima kasih Dr. Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.